Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Fazli Muhammad. Untuk tahun 2021 ini pertama kali kita bersiaran seperti biasa di atas permintaan follower setia Inspirasiku Mahathir. Tidak lain tidak bukan tetamu tetap kita Tuan Haji Hanif Katri. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan untuk menyumbangkan sedikit sebanyak pendapat atas permintaan penyokong Kelab Inspirasiku Mahathir. Dalam sembang santai kita hari ini, kita bersantai. Dan juga sebelum itu, saya mewakili seluruh follower setia Kelab Inspirasiku Mahathir ingin mengucapkan buat kali kedua salam takziah kepada Tuan Haji Hanif Katri di atas kehilangan ibunda tercinta. Doa kami semoga rohnya ditucui rahmat Allah. Amin, amin. Okey Tuan Haji, hari ini PKP dan juga darurat. Buat pertama kalinya saya merasai di usia 45 tahun apa itu darurat. Dan saya dan di luar sana dan begitu juga dengan saya sendiri. Kami bukanlah background daripada undang-undang. Ramai yang tidak faham apa itu darurat sebenarnya. Sebelum Haji jawab, kami menjunjung kasih dengan perintah darurat yang diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cuma apa yang kita bersembang santai pada hari ini adalah untuk memberi penjelasan kepada masyarakat di luar sana tentang apa itu darurat. Silakan Wajib. Baik. Terima kasih di atas soalan awalan ini. Saya rasa bertepatan dengan topik yang ingin dibincangkan. Kita perlu berbincang dan menganalisa dari segi perundangan, kerana ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya darurat dan apakah kesan dan impak darurat kepada kehidupan seharian. Tapi sebelum daripada itu, saya juga ingin kongsikan pendapat yang sama dengan saudara Fadli tadi, iaitu apabila kita berhadapan dengan suatu perkara perundangan, lebih-lebih lagi perlembagaan di negara kita, kita wajib memahaminya dan wajib berbincang dengannya, walaupun ianya mungkin adalah suatu proklamasi yang dikeluarkan oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Perbincangan kita ini tidak langsung mencabar kuasa mutlak Kebawah Duli untuk mengeluarkan proklamasi tersebut. Apa yang dibincangkan adalah latar belakang kepada isu pengeluaran dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, darurat ni secara bahasa mudah lah, saudara Fadli. Darurat ni adalah suatu perkara yang tertakluk dan dinyatakan dengan jelas di dalam perlembagaan. Dan kuasa darurat ni, tidak ada orang lain yang punya kuasa untuk mengeluarkan perintah darurat. Tidak ada Perdana Menteri dengan sendirinya boleh keluarkan darurat. Bukan Parlimen, bukan Mahkamah sekalipun. Yang satu-satunya institusi yang diiktiraf untuk keluarkan proklamasi darurat adalah Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Dinyatakan dalam perkara 150. 150 ni dia kalau buka buku perlembagaan untuk siapa nak semak sekarang ni, dia lebih kurang 3 muka surat. Setengah, satu, kemudian suku. So lebih kurang 3 muka surat. Boleh baca. Bahasanya pun mudah. Dan darurat ni adalah suatu perkara yang diisytiharkan apabila Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa wujud suatu kecemasan yang berat, sama ada dalam seluruh negara ataupun mana-mana bahagian negara. Sebagai contoh lah untuk kita faham, pada tahun 70-an kerajaan pernah meminta Agong pada ketika itu untuk mengisytiharkan darurat di Kelantan sahaja, dan pernah Kelantan diletakkan di bawah darurat. Begitu juga pernah Sabah diletakkan di dalam darurat. Sebab itulah dalam ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya terkejut sebenarnya bila saya mendengar ucapan dia pada hari Selasa semalam, 11 pagi. Ya, 11 pagi. Bila dia menyentuh satu kes Mahkamah Priwi, Majlis Priwi, saya terkejut kenapa Perdana Menteri nak cakap pasal kes mahkamah. Beliau menyentuh kes tersebut, Stephen Kalong Ningkan nama kes tersebut, untuk menzahirkan dan menjustifikasikan bahawa beliau terpaksa meminta darurat kerana adanya kecemasan yang berat. Now, kes Stephen Kalong Ningkan adalah kes di Sabah. Itu adalah contoh di mana Sabah pernah diletakkan di bawah darurat. Jadi sekarang ini
apabila ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong telah berpuas hati atas apa dasar sekalipun yang dibangkitkan oleh kerajaan, disembahkan oleh kerajaan untuk minta perkenan ke bawah duli agung, dia dah berpuas hati. Sekarang kita berada dalam darurat. Darurat ni bermaksud bahawa pada bila-bila masa, jika perlu, ke bawah duli tuanku yang menyelia darurat ni adalah tuanku. Sebab beliau yang baginda tuanku yang mengeluarkan proklamasi tersebut. Jadi pada bila-bila masa jika perlu undang-undang cemas diwujudkan bagi tujuan darurat ini, iaitu darurat kesihatan ini, maka dia boleh dikeluarkan tanpa perlu ke parlimen kalau parlimen tidak bersidang. Kita akan bincang lebih lanjut lagi. Dan sekarang ni, menurut pengumuman Perdana Menteri pun, beliau telah pun memaklumkan bahawa apa yang diminta daripada Agong di dalam proklamasi darurat adalah untuk menggantung parlimen. Maksud dia, undang-undang yang akan diwujudkan jika ada enactment darurat ni, dia cuma berkuat kuasa apabila Agong letakkan decree dia, chop decree, dan diwartakan, digazet, jadi undang-undang. Contohnya lah, antara sebab dikatakan memandangkan masalah COVID-19 yang menular, membebankan Kementerian Kesihatan dan hospital-hospital awam, dan perlu pada bila-bila masa perlu memperolehi kemudahan-kemudahan dan bangunan-bangunan hospital biasa, maka mereka perlu nanti adakan undang-undang kecemasan dan merampas atau mengambil alih mana-mana hospital swasta bergantung kepada keadaan. Ya, itu boleh dibuat. Dan khususnya dinyatakan di bawah perkara 150 perenggan 2C dan 3. Ada di situ. Itu secara ringkaslah apa itu darurat. Okey. Ini soalan-soalan yang kami terima daripada belah petang tadi pun melalui messenger Tuan Haji. Baik. Begitu banyak soalan sebenarnya yang perlu saya pun tapis. Okey. Tapi cuma kebanyakan yang bertanya, lebih kurang lah saya rasa lebih 2-30% bertanya soalan tentang kalau tengok dalam buku perlembagaan surface, cuma ada satu darurat. Adakah daripada darurat itu sendiri melahirkan cabang-cabang? Dia orang baca, kalau saya pun sekali jalan saya baca, pun saya nampak benda yang sama. Baik. Apa penjelasan Tuan Haji? Baik, satu soalan yang cukup baik. Saya agak terkejut. Kalau rakyat sudah tanya soalan itu, saya cukup terkejut dengan hati yang besar. Bermaksud rakyat kita celik undang-undang, celik perlembagaan. Itu yang sepatutnya. Bukan sampai setengah wakil rakyat kita pun tak pernah tahu kandungan perlembagaan. Satu soalan yang baik, jawapannya adalah perlembagaan. Perlu baca perkara 150 pasal 1 dan perlu baca bersama dengan perkara yang sama pasal 2 huruf besar A. Secara ringkas, ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat bila baginda tuanku berpuas hati ada kemudaratan besar, sama ada dari segi ekonomi, kehidupan, ketenteraman awam di mana-mana bahagian negara ataupun seluruh negara, dan keluarkan proklamasi darurat dengan arahan-arahan yang perlu, arahan-arahan lanjutan yang perlu. Pada masa yang sama, di bawah 2A, dan saya akan baca sekarang, saya pegang bahasa Inggeris, saya akan cuba translate dalam bahasa Melayu supaya orang boleh follow. Di bawah perenggan 2A, dia mengatakan, kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara ini, iaitu perkara 150, adalah mesti termasuk kuasa untuk mengeluarkan mana-mana proklamasi lain di atas alasan-alasan lain ataupun atas keadaan-keadaan yang berbeza, sama ada pada waktu dikeluarkan proklamasi baru itu sudah wujud pun mana-mana proklamasi terdahulu. Maksud dia, kalau kita baca proklamasi yang dikeluarkan melalui kenyataan media oleh Datuk Bidaya, pengelola istana, pada hari semalam, dan kalau kita baca keseluruhan kenyataan media itu, jelas ianya dikeluarkan di atas perkenan kerajaan kerana isu kesihatan COVID-19. Jadi apa yang kita ada sekarang ni adalah darurat kesihatan. Tak salah, sebab kalau kesihatan tidak dibendung, tidak diusahakan, boleh menyebabkan masalah kepada negara, rakyat dan juga ekonomi. Tapi pada masa yang sama, kalau ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong pada bila-bila masa, hari ini, esok, bulan depan, berpendapat terdapat keadaan lain, contohnya darurat ekonomi, darurat politik, sebab rakyat sudah hilang keyakinan dengan sistem politik, ataupun kita berperang dengan Singapura, contohnya, na'udzubillah, darurat perang,
boleh diisytiharkan walaupun kita ada darurat kesihatan. Sebab apa yang diperlukan di bawah darurat yang berbeza adalah perkara-perkara yang berbeza. Jadi ini rakyat kena faham. Darurat ni bukan maksud dia darurat je habis cerita. Kalau darurat kesihatan, apa yang diwujudkan di bawah darurat kesihatan sewajibnya, semunasabahnya perkara yang berbabit dengan isu-isu kesihatan. Tapi pada masa yang sama, negara mengalami darurat lain. Dan kalau ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan proklamasi darurat politik, dan saya akan tekan perkara ini kemudian nanti, maka tidak salah. Boleh ada dua darurat berbeza. Tapi perbezaannya ini, saya nak jelaskan sekarang ini sebelum soalan lanjut. Dalam darurat kesihatan ini, apa yang berlaku adalah di bawah perkara 150, ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong berpuas hati selepas diberi nasihat oleh kerajaan. Maksud dia kerajaan yang ada, iaitu yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah menghadap ke bawah Duli Tuanku seperti yang dinyatakan dalam kenyataan media Datuk Bijaya tersebut. Perdana Menteri menghadap dengan KKM, dengan AG dan sebagainya, memaklumkan permasalahan kesihatan, dan beliau berpuas hati, baginda Tuanku berpuas hati, keluarkan. Jadi darurat kesihatan adalah atas nasihat kerajaan. Tapi katalah pada bila-bila masa disebabkan terdapat asas-asas yang kukuh bahawa Perdana Menteri telah pun hilang kuasa, telah pun hilang sokongan majoriti yang wajib di bawah perlembagaan perkara berbeza, perkara 43 mewajibkan mana-mana Perdana Menteri mempunyai sokongan majoriti yang kekal. Kalau pada bila-bila masa sokongan itu pudar, maka boleh diperketengahkan tentang kesahihan tangga ataupun jawatan Perdana Menteri itu. Katalah perkara itu berlaku dan kemudiannya Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu letak jawatan walaupun dalam masa darurat kesihatan ni, dan ke bawah Duli Tuanku kemudian berpendapat, saya tak nak lantik satu Perdana Menteri baru, tambahan pula sekarang darurat kesihatan. Saya memang tak nak PRU. Sebab itulah sebabnya masalah COVID-19 yang kita buat darurat, untuk antara lain mengelakkan wujudnya PRU. Tapi saya boleh lanjutkan darurat politik supaya tadbir urus negara sekarang ni yang masih dipegang oleh kerajaan sekarang, iaitu kerajaan yang dikatakan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, akan berpindah kepada satu jawatan kuasa khusus yang saya namakan sebagai jawatan kuasa penasihat diraja darurat, di mana boleh melibatkan mana-mana pihak yang tidak terlibat dalam politik, kerajaan ataupun pembangkang, tapi boleh atas keperluan dan berbicara ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong, dia boleh lantik sesiapa dalam pandangan beliau yang boleh membantu baginda Tuanku untuk tadbir urus negara, di mana mungkin beliau berpendapat perlu dipengerusikan oleh tokoh-tokoh politik yang telah bersara ataupun yang akan bersara, yang mempunyai pengalaman yang cukup tinggi sebagai menerajuinya, dibantu dengan orang-orang terkenal yang tidak ada cacat celah pentadbiran mereka daripada pejabat peguam negara terdahulu, polis negara terdahulu, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Jadi darurat politik, darurat ekonomi, darurat peperangan, darurat ketenteraman awam boleh berjalan seiring sejalan dalam keadaan wujudnya darurat kesihatan sekarang ini. Jadi saya harap saya telah menjawab soalan khusus daripada para penyokong Kelab Inspirasi Guru Mahathir berkaitan dengan boleh atau tidak adanya perbezaan darurat yang berbeza wujud seiring sejalan. Boleh. Okey, pasal soalan pun masuk bertalu-talu. Ya. Saya sebelum kita ke soalan lanjut, saya nak Tuan Haji tolong jawab pada soalan daripada Azizi May dan juga Puan Mazlita tentang darurat dan PKP. Satu soalan yang cukup bagus. Simple soalan dia. Dalam masa yang sama kita juga berada dalam PKP. Yes. Tolong Tuan Haji kupaskan sikit. Satu soalan yang pendek, tapi jawapannya perlu jelas. Satu soalan cukup bagus sebab ada bagi saya lah persoalan yang bersangkutan dengan soalan tadi adalah memandangkan negara kita sejak pada 18 hari bulan Mac tahun 2020 yang lalu telah seringkali dimasukkan dalam fasa-fasa PKP. PKPP dan sebagainya. Adakah darurat ini bercanggah dengan PKP tersebut? Ya. Jadi soalannya bagi saya lebih tepat adalah
adakah wajar untuk kerajaan pergi menasihati baginda tuanku sedangkan kita sudah ada pun undang-undang parlimen yang diwujudkan pada tahun 1988 iaitu Akta 342. Akta itulah yang sebelum ini diguna pakai oleh kerajaan bagi tujuan PKP yang ada untuk menentukan pembendungan COVID-19. Kalau perkara itu tiada langsung dalam undang-undang kita, kalau kita tidak ada langsung Akta 342, belum digubal lagi, belum dilaksana lagi, maka mungkin wajar pada masa itu, pada Mac 2020 minta darurat. Tapi pada masa itu kita tak pergi darurat. Kita guna Akta 342. Jadi persoalannya yang kerajaan wajib jawab kepada rakyat adalah kenapa sekarang kita nak mengatakan kita perlu darurat. Saya tahu, saya faham. Pada masa itu angka 20, 30, 100 dan sebagainya. Sekarang ni sudah 3,000, 2,000 dan beribu-ribu. Yes, itu mempunyai satu asas. Saya tidak kata bukannya asas. Tapi ini bermakna kerajaan mengakui usaha yang mereka mengatakan mereka berusaha telah gagal. Soalan yang perlu kita tanya lanjut. Kenapa mereka gagal? Adakah ianya semata-mata sebab rakyat yang gagal mematuhi syarat-syarat dan undang-undang tentang COVID? Ataupun adakah ianya kerana kerajaan sendiri telah memungkiri? Saya percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri dalam ucapan dia semalam telah mengatakan bahawa angka COVID-19 telah melambung selepas pasca daripada pilihan raya negeri Sabah. Dan kita tahu apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri Sabah adalah kerana para pemimpin politik sendiri tidak mengambil indah COVID-19, terbang ke Sabah atas alasan kempen dan sebagainya, balik ke Semenanjung membawa kluster COVID-19, kluster Sabah. Dan kita tahu pada masa itu, semak balik laporan-laporan, berapa banyak kluster di sekolah Pulau Pinang, di Pejabat Pentadbiran Melaka yang diwujudkan oleh para pemimpin sendiri yang telah mengingkari COVID-19. Baru-baru ini kita dengar juga Menteri Agama sebelum ini kena COVID-19 positif. Tok Pa COVID-19 positif. Rina Harun COVID-19 positif. Terbaru Datuk Hamzah Zainuddin. Dan sekarang Hamzah Zainuddin, dan juga yang baru hari ini adalah yang Timbalan Menteri dari Perlis itu. Saya tak ingatlah nama dia. Jadi berapa ramai, kalau ada 5-6 orang daripada kementerian, dalam berapa peratus tu? Kenapa? Kerana mereka sering masih sibuk dalam aktiviti atas alasan aktiviti kementerian, tapi pada masa yang sama tidak mengarahkan pegawai-pegawai mereka untuk menentukan keperluan-keperluan COVID-19 PKP dipatuhi. Berapa banyak kita tengok gambar mereka sendiri tidak memakai pelitup muka. Jadi siapa yang menyebabkan perkara ini naik? Saya bukan nak salahkan atau tuding jari kepada mereka saja. Ada juga rakyat yang mungkin perlu disoalkan. Tapi pokoknya di sini, kenapakah kegagalan kerajaan di bawah Akta 342 yang sedia ada dibebankan kepada rakyat, dihukumi rakyat yang sudah pun untuk setahun tidak mempunyai pendapatan yang berterusan? Bagaimanakah rakyat nak teruskan melangsungkan kehidupan? Dan kita tidak ingin membebankan negara, sebab negara pun mempunyai dana yang tidak mencukupi akibat daripada efek-efek kleptokrasi yang dulu. Jadi persoalannya di sini, apakah niat sebenar? Kalau kita dah ada Akta 342, kita dah ada PKP, dan baru semalam, 1 hari sebelum deklarasi darurat diumumkan, Tan Sri Muhyiddin keluar di kaca TV bagi tujuan memaklumkan keperluan mengembalikan PKP. Jadi kenapa 1 hari sebelum darurat dia umumkan PKP, esok dia pukul 6 petang umumkan PKP, pukul 11 pagi keesokannya darurat? Ada satu fakta yang lebih penting. Saudara Fadli, mungkin Saudara Fadli boleh teliti perkara tersebut. Menurut kenyataan media istana, mereka mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan menghadap ke bawah Duli Tuanku pada hari Isnin jam 5.30 petang. Untuk tempoh 45 minit. Saya tak cakap, kenyataan media istana cakap. Dan 5.30 untuk 45 minit sampai 6 suku. Pada hari Isnin itu, Tan Sri Muhyiddin keluar di kaca TV selepas 6 suku untuk membuat utusan biasa beliau yang dikatakan perutusan khas PKP. Kenapakah secara jujur Tan Sri Muhyiddin tidak maklumkan kepada rakyat bahawa dia sudah berjumpa dengan Agong?
dan minta perkenan untuk proklamasi. Walaupun mungkin pada masa itu Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong belum mengatakan ya ataupun tidak dan diberitahu pada hari Selasa. Tapi kenapa tidak dimaklumkan bahawa walaupun saya sebagai Perdana Menteri membuat perutusan bahawa ada PKP dimulakan mulai esok dan sebagainya untuk tempoh 2 minggu sampai 26 Januari, tapi saya perlu secara jujur memaklumkan saya juga telah minta perkenan ke Bawah-Duli untuk adakan darurat kesihatan. Kenapa tak cakap? Itu soalan yang rakyat wajib tanya kepada Perdana Menteri. Kenapa tidak jujur untuk memberitahu apa yang telah dilakukan pada masa dia keluar di kaca TV? Kenapa disimpan sampai hari Selasa? Ada juga persoalan perundangan. Ya. Apabila kita ada darurat, maka apakah yang berlaku dengan PKP? Dari segi perlembagaan dan perundangan, PKP itu masih sah, masih berlaku, masih berterusan. Tapi sekiranya lah kerajaan berpendapat PKP itu perlu diketatkan di bawah undang-undang khusus, maka enactment khusus boleh diwujudkan. Tapi perkara ini patut diberitahu pada hari Isnin. Itu adalah persoalan kedua berkaitan dengan kejujuran sebenar permintaan darurat. Jadi saya harap saya juga telah menjawab soalan pada soalan pada saudara Azizi dan juga Mazlita tadi. Ya. Dan soalan macam-macam keluar. Sebelum kita ke soalan anda semua, kita pergi ke soalan yang memang telah saya sediakan. Izinkan saya minum. Silakan Tuan Haji. Kita santai hari ini Tuan Haji. Baik. Okey, soalan seterusnya Tuan Haji boleh minum, kan? Apakah perbezaan hisap rokok tak boleh kot? Oh, tak boleh. Baik. Perbezaan darurat kini dengan juga Mageran 1969. Apakah perbezaan ataupun benda itu perkara yang sama? Ini soalan ini juga antara soalan yang ditanya oleh sahabat kita Puan Rauf Adila. Baik. Jadi sampaikan salam saya kepada dia. Tuan Haji sampaikan salam pada saudara Puan Adila. Jadi Tuan Haji teruskan dengan pandangan Tuan Haji darurat kini dan juga Mageran tahun 1969. Baik, secara ringkaslah apa yang berlaku pada tahun 1969 kalau kita kaji balik latar belakang faktanya. Walaupun kedua-duanya 1969 dan sekarang 2021 adalah darurat. Tapi darurat yang pertama berbeza. Sana adalah darurat ketenteraman awam. Sini darurat kesihatan. Yang keduanya, di sana apa yang berlaku adalah pada masa itu pilihan raya telah pun diadakan dan kerajaan telah pun dibentuk. Tapi menteri-menteri belum mengambil tempat di kementerian masing-masing. Berlakunya isu yang dikatakan kucar-kacir perkauman seperti di Kampung Baru dan tempat-tempat lain. Maka Tun Razak telah pun memberi nasihat kepada Agong ketika itu untuk darurat. Dan untuk membantu Agong tadbir urus negara, pada masa itu kerajaan telah pun mengabaikan hak mereka untuk adakan kerajaan menteri dan sebagainya. Mereka yang ingin dicadangkan sebagai menteri dimasukkan di dalam Mageran, Majlis Gerakan Nasional. Jadi mereka berfungsi bukan sebagai menteri, mereka berfungsi sebagai jawatan kuasa, penasihat diraja untuk tadbir urus semasa darurat. Waktu darurat saja. Pada masa itu. Dan bila darurat selesai, maka wujudlah pembentukan kerajaan macam biasa, menteri dan sebagainya. Itu suatu perbezaan yang ketara. Sebab kerajaan tidak menganggap diri mereka berkuasa sebagai kerajaan pada masa itu. Untuk tadbir urus negara, di bawah penyeliaan Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong, mereka bertindak sebagai penasihat di bawah Mageran. Di sini lain. Apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional buat adalah mereka nasihat untuk adakan darurat kesihatan. Pada masa itu mereka kerajaan. Kita kena patah balik. Padahal pada hakikatnya kerajaan sebenar mandat rakyat adalah pada 9 hari bulan Mei 2018. Kemudiannya di atas apa yang perlu kita dengan jelas nyatakan, pengkhianatan sebahagian kecil daripada Pakatan Harapan melanggar mandat rakyat, bercantum dengan pihak yang kalah di dalam pilihan raya, mewujudkan Kerajaan Perikatan Nasional pada 1 Mac 2020. Itu fakta. Itu fakta. Kita tak mengatakan dia bukan kerajaan yang sah. Kita cuma mengatakan dia bukan kerajaan yang bermoral. Sebab cara menjadi kerajaan salah dari segi demokrasi. Sah tapi salah. Itu mungkin orang pelik dengar, tapi itu hakikat dari segi perlembagaan dan undang-undang. Jadi
sebagai kerajaan dalam konsep itu, apa yang mereka buat apabila COVID cuba dibendung dan tidak berjaya, yang kita dah bincang tadi, ada besar kemungkinan tidak berjaya sebab kegagalan para pemimpin itu sendiri untuk tidak menjadi contoh yang baik kepada rakyat. Dan pada masa ini mereka minta jadikan darurat, tapi mereka masih kekal sebagai kerajaan. Jadi mereka yang kononnya tadbir urus negara bagi pihak ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, bukannya mereka wujudkan satu jawatan kuasa tadbir urus yang khas untuk darurat. Apa yang diumumkan, mungkin ramai terkeliru di sini. Dia kata, tapi dalam kenyataan media istana pun mengatakan bahawa kerajaan telah meminta dan Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk mewujudkan satu jawatan kuasa bebas yang akan mengandungi ahli Parlimen kerajaan, ahli pembangkang bagi tujuan darurat. Tapi sila baca dengan teliti. Kenyataan itu dengan jelas istana mengatakan bagi tujuan cuma satu, untuk menasihati ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong sama ada tarikh 1 hari bulan Ogos 2021 itu akan ditamatkan darurat kesihatan ataupun dilanjutkan ataupun dipendekkan. Itu sahaja. Bukan untuk bantu ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong tadbir urus negara. Kerana apa? Sebab tadbir urus masih dipegang oleh Tan Sri Muhyiddin dan Mahmud Menteri. Itu yang saya mengatakan berlaku suatu perkara yang boleh menyoal, mencurigakan keikhlasan kerajaan meminta darurat. Tambah pula saya perlu tamatkan di sini. Kalau dilihat, ada juga pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengatakan bahawa pada masa yang sama darurat beroperasi sampai sekurang-kurangnya ataupun tarikh awal ni 1 Ogos ni, Parlimen digantung. Apabila Parlimen digantung, dan sebelum saya mengatakan apakah kesannya, biar saya nyatakan dengan jelas. Di bawah perlembagaan, apabila darurat diisytihar, tidak ada kewajipan Parlimen digantung. Tidak ada kewajipan Parlimen mesti digantung. Tak. Parlimen boleh berfungsi di bawah perlembagaan walaupun darurat. Itu saya perlu baca untuk orang yang nak saya baca. Silakan Haji. Kena baca Haji. Perkara 150 pasal 2 huruf besar B for Bangkok. Dalam bahasa Melayu ni yang saya translate. Pada bila-bila masa apabila wujudnya suatu proklamasi darurat, melainkan jika kedua-dua Dewan Parlimen sedang bersidang secara bersama, melainkan, maka Yang di-Pertuan Agong jika berpuas hati dalam keadaan tertentu perlu wujudkan untuk tindakan segera mana-mana undang-undang yang perlu digubal, maka boleh dilakukan. Maksudnya, dalam bahasa mudah, ada keadaan di mana undang-undang boleh diwujudkan oleh Agong, undang-undang kecemasan, bila Parlimen tak bersidang. Tapi, bila Parlimen bersidang, kena baca pula perkara 3. Perlu dibentangkan kepada Parlimen. Jadi maksud dia, darurat membolehkan Parlimen bersidang. Tak perlu digantung. Tak wajib digantung. Tak wajib digantung. Jadi persoalannya, kenapa Tan Sri Muhyiddin nak minta gantung? Itu rakyat kena tanya. Dan penting di sini adalah yang lebih penting, Parlimen sekarang tidak bersidang pun. Dia cuma akan bersidang dijadualkan pada bulan Mac. Iaitu selepas berhenti pada 17 Disember yang lalu. Jadi kalau Parlimen tak bersidang pun, apa guna nak gantung? Kenapa tak tunggu sampai tempoh yang dia patut bersidang, kalaupun nak gantung pada masa itu? Itulah rakyat kena tanya. Sebab ramai rakyat mungkin tak faham. Dia ingat kalau darurat Parlimen gantung. Tidak, itu salah. Itu khilaf. Dari segi perlembagaan, itu tidak boleh dibahaskan. Dah Tuan Haji, kita dah pergi makin ke dalam ke situ. Saya nak selit sikit je. Baik. Sikit. Ramai di luar sana, termasuk saya, bila kita dengar saya darurat adalah kuasa mutlak penuh Yang di-Pertuan Agong. Betul. Dan di mana kedudukan, seperti mana kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkuasa penuh. Yang mana satu, rakyat pun confused benda tu. Pada hakikatnya, darurat adalah terletak di bawah kuasa mutlak ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong. Tapi ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, seperti satu lambang yang kita hormati, tidak akan mengambil tindakan yang menampakkan seolah-olah beliau bertindak politik. Baginda Tuanku tidak akan mengambil tindakan yang bertindak politik. Jadi walaupun Baginda Tuanku yang mengisytiharkan darurat, kalau kuasa penuh ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, kerajaan patut benarkan
tuanku, baginda tuanku untuk melantik jawatan kuasa khas. Tapi kerajaan yang menasihati kepada agung di bawah perkara 150, mereka nak takbir urus sendiri. Jadi oleh kerana perkara inilah, walaupun pada hakikat di bawah perlembagaan, darurat di bawah agung, pada praktikalnya dengan cara bagaimana Muhyiddin Yassin memperolehi darurat dengan apa yang dilakukan, gantung parlimen dan beberapa perkara lain, seolah-olah beliau memegang semua kuasa. Kenapa saya kata macam tu? Parlimen sekarang ni digantung. Kalau tak digantung, enactment perlu dipersembahkan kepada parlimen. Sekarang enactment yang Muhyiddin akan gubal sebab dia takbir urus, bukan agung dengan jawatan kuasa. Dia gubal apa dia nak, tak perlu bentang kepada parlimen, terus lulus. Bukankah dia lebih berkuasa? Kuasa parlimen diambil alih kepada dia. Satu lagi saya kena tekan. Di bawah darurat jugalah kuasa eksekutif persekutuan, iaitu eksekutif tu maksud dia menteri lah, yang melaksanakan urus tadbir negara, boleh merangkumi negeri. Ni bukan saja soal dia gantung parlimen dengan Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri macam parlimen di negeri, tapi kuasa macam kuasa menteri besar, kuasa ketua menteri, dan juga kuasa-kuasa exco negeri boleh dicampuri oleh persekutuan dalam masa darurat. Walaupun to be fair, dalam tempoh darurat. Ya, tapi secara adil, kalau saya boleh jelaskan, dalam kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia mengatakan bahawa kerajaan tidak berhasrat untuk mencampuri urusan pentadbiran tadbir urus negeri. Sekarang dia tak berhasrat lah. Tapi di bawah perlembagaan, bila-bila dia nak berhasrat, dia boleh. Itu pun rakyat nak faham. Maksudnya, contohlah negeri Pulau Pinang, ketua menterinya DAP, dan negeri Selangor, ketua menterinya parti mana entah, PKR. Boleh pada bila-bila masa, kalau didapati mereka tidak mengikuti hasrat kerajaan pusat di bawah darurat, Perdana Menteri boleh mengatakan mengatasi mereka dan perlu mereka ikuti apa yang dibawa oleh persekutuan. Itu di bawah, secara khusus di bawah Fasal 4 saya baca. Pada masa mana-mana proklamasi, saya ni setengah tafsir masa saya baca. Jadi bila buka yang bahasa Melayu, mungkin satu dua perkataan yang berbeza. Tapi tafsiran saya adalah setepat yang boleh. Pada bila-bila masa mana-mana proklamasi darurat berkuasa, kuasa eksekutif persekutuan hendaklah tidak tertakluk kepada mana-mana kandungan perlembagaan lain, melangkaui dalam mana-mana bahagian yang terletaknya kuasa legislatif negeri untuk diberi arahan kepada kerajaan-kerajaan negeri atau pegawai-pegawai negeri terbabit. Bahasa mudah ni bukannya bahasa Arab atau bahasa Perancis. Bukan bahasa undang-undang. Ini bahasa Pulau Pinang. Jadi inilah dia yang saya percaya apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga saya percaya Lim Kit Siang dan beberapa tokoh pemimpin pembangkang yang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai kuasa yang lebih tinggi. Sedangkan mandat beliau untuk tadbir sebagai Perdana Menteri sekarang ini pun telah dipersoalkan. Bukan dia nak tangani perkara tersebut, dia mengambil kuasa yang lebih tinggi. Walaupun secara jujur sekarang ini beliau mengatakan beliau tidak ingin mencampuri urusan negeri, tapi pokoknya dari segi perlembagaan, bila dia perlu, esok dia nak, dia tak salah sebab darurat benarkan. Itu yang rakyat kena faham. Bukan saya kata salah tak salah, saya mengatakan apa yang ada dalam perlembagaan. Apa yang boleh dibuat di bawah darurat. Dan perkara ini jika dilihat dalam keadaan politik negara yang cacar marba sekarang ni, memunculkan, menzahirkan kekhawatiran bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan sekarang ni, Perikatan Nasional, bukannya merupakan permintaan darurat untuk kepentingan negara, tapi untuk kemandirian politik diri sendiri. Political survival. Itu yang dikhawatiri rakyat, dan persepsi itu ada asas. Seperti yang telah kita bincang. Setakat ini, belum habis kita bincang. Setakat ini. Itulah dia. Parlimen digantung tanpa perlu digantung. Boleh pada bila-bila masa masuk dalam tak negeri. menggantung. Dia tidak wujudkan secara jujur suatu jawatan kuasa tadbir urus darurat di mana Kebawah-Duli Agung akan melantik siapa dia nak untuk bantu dia, yang boleh jadi orang yang keluar daripada politik pun dia pegang masih lagi kuasa politik di bawah kementeriannya.
Ada atau tidak sebagai langkah jujur pertama Tan Sri Muhyiddin umumkan kerana kita berada dalam darurat perlu menangani isu kesihatan COVID-19. Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa kabinet telah pun dikurangkan kepada 10 orang. Ada tak diumumkan? Tak ada. Belum lagi. Mungkin bila saya cakap hari ini dia kata belum lagi, esok mungkin dia buat. Tapi pokoknya dia tak buat secara jujur pada hari pertama. Jadi di manakah kejujuran untuk adakan darurat? Pada masa ini kan, Saudara Fadli, saya perlu sentuh satu perkara. Ada salah seorang pemimpin muda bersatu ni yang mengatakan pada hari ini dipetik oleh Malaysia Kini. Kononnya beliau berpendapat sesiapa yang menyoal proklamasi darurat ni mengkhianati negara, mendurhakai negara. Mendurhaka. Ya, saya pun ada artikel tu. Sila baca. Saya pun ada daripada pemimpin muda ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Ya. mempersoalkan motif proklamasi darurat adalah satu perbuatan khianat dan derhaka serta harus dihukum. Baik, dia perlu pandangan dia. Dia perlu belajar perlembagaan. Walaupun di dalam parti kerajaan dia tiada hak memberi amaran keras yang tidak berasas. Kita tidak persoalkan proklamasi yang budi bicara mutlak ke bawah dilihat di-Pertuan Agong. Kita hormat. Kita pun faham ada sebab tertentu. Tapi motif di sebalik permintaan oleh kerajaan boleh dianalisa. Boleh dibincang secara ilmiah. Tidak ada had ataupun halangan untuk perkara itu. Saudara Fadli, saya tidak ada masalah untuk berbincang. Selagi perbincangan kita berpandukan kepada perlembagaan, undang-undang dan fakta. Jadi pada masa yang sama, saya nak bagi tahu kepada pemimpin tersebut dan juga pemimpin-pemimpin lain yang satu aliran dengannya. Tolonglah, masih ada kelas-kelas undang-undang waktu malam. Pergi belajar, faham dulu sebelum buka mulut yang belum matang. Sebab semacam mana dia boleh bagi amaran kepada kita, saya nak bagi amaran keras kepada dia dan kerajaan. Jangan salah gunakan kuasa dan jangan salah gunakan peruntukan darurat, bukan untuk kepentingan negara tapi untuk kepentingan sendiri. Kalau dilakukan, maka rakyat akan bergerak. Dari sudut perundangan, bukan rakyat bergerak melanggar undang-undang. Rakyat akan bergerak dari segi perundangan. Itu saya perlu tekankan sebagai seorang pengamal undang-undang. Tak mengambil kira siapa yang berkuasa. Okey, Tuan Haji. Soalan makin bertalu-talu. Saya perlu adil soalan saya dan juga berselang-seli dengan soalan para penonton dan followers. Ini soalan daripada Faizal Junction, nama dia. Tuan Hanif, jika Perdana Menteri tiada majoriti, bermakna dia hilang jawatan secara automatik. Adakah masih valid nasihat Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan untuk menerima darurat? Sedangkan dia bukan lagi Perdana Menteri, mengikut perlembagaannya sudah hilang majoriti yang lebih mudah 109 lah untuk kita sebut. Pandangan Tuan Haji daripada Faizal Junction ni. Satu soalan yang bagus. Tapi sebelum saya jawab soalan ni, Faizal Junction ni yang nyanyi lagu Junction tu ke? Sebab saya memang kumpulan Junction dulu kan. Saya memang minat lagu dia, Akan Ku Kenang dan sebagainya. Okey. Tak apa, sebelum kita digress, saya biar saya jawab soalan ni. Baik, dari sudut soalannya secara ringkas adalah, adakah isu sokongan majoriti Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh mencacatkan nasihatnya kepada Agong untuk darurat? Betul. Dan saya rasa secara langsung juga soalannya merangkumi topik perbincangan kita. Hilang majoriti itu. Adakah isu hilang majoriti masih boleh dipersoalkan semasa darurat berfungsi? Saya akan cuba menjawab secara keseluruhan. Pertama sekali, soal tentang nasihat Perdana Menteri ni, kita kena ambil analogi yang sama dengan kes nasihat pengampunan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, pengampunan diraja yang diberi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau para penonton dan saudara Fadli masih ingat, ada seorang peguam yang telah memfailkan cabaran di mahkamah. Tapi cabaran itu bukan mencabar kuasa Agong memberi pengampunan, tidak. Di bawah perkara 42. Apa yang dicabar adalah dua perkara, iaitu dalam pengampunan, ya saudara Fadli, lembaga pengampunan yang memberi nasihat kepada Agong. Jadi apa yang dicabar adalah nasihat yang diberi oleh lembaga pengampunan itu tidak mematuhi perlembagaan.
Dan yang kedua, lembaga pengampunan itu juga tidak mempunyai komposisi yang sah di bawah perlembagaan sebab ada persoalan tentang peguam negara. Jadi apa yang dicabar di mahkamah pada masa itu bukannya budi bicara mutlak agung untuk memberi pengampunan. Sebab pengampunan agung diberi atas nasihat lembaga. Jadi yang dicabar adalah nasihat. Balik kepada soal di sini. Apa yang diusulkan oleh orang bertanya soalan, bolehkah dicabar kerana dikhawatiri Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan seorang Perdana Menteri yang sah. Untuk kita faham fakta ni dan saya jawab soalan itu, kita kena pergi patah balik. Fakta kena betul dulu, kena diakui dulu. Pada 15 Disember tahun 2020, iaitu pada bacaan ketiga Belanjawan 2021, menurut Hansat akan mengesahkan bahawa yang mengundi Belanjawan 2021 adalah sejumlah 111 orang. Yang membantah adalah 108 orang. Dan yang tidak hadir dan tidak menyokong, bantah atau sokong, 1 orang. Menjadikan jumlah 220. Sebab pada masa itu kita tahu 2 daripada ahli wakil rakyat, iaitu Batu Sapi dan juga Gerik, telah meninggal dunia. Jadi sekarang ni komposisi Dewan Rakyat, dan jangan kita lupa PRK di dua-dua tempat yang sepatutnya diadakan pada tempoh-tempoh tertentu telah pun digantung disebabkan darurat di kawasan tersebut. Jadi kita ada 220. Jangan fikir 222. 222 majoritinya adalah 111 campur 1. 220 majoriti yang perlu cuma 110 campur 1. Jadi pada masa 15 Disember memang Tan Sri Muhyiddin menurut perkara itu boleh dikatakan mempunyai sokongan majoriti 111 walaupun lebih 111. Tapi pada 26 Disember Tengku Razali Hamzah Gua Musang telah membuat kenyataan mengatakan dia tak hadir di Dewan Rakyat pada 15 Disember sebab dia tak mengiktiraf kerajaan itu sebagai satu kerajaan yang sah. Pasal tu bagi dia, menurut kenyataannya, tidak guna dia nak pergi ke belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan yang tidak sah. Itu kenyataan Kuli Gua Musang, bukan kenyataan saya. Saya cuma ulang. Jadi maksud dia 108 yang tidak menyokong kena campur dengan tak adil 109 yang sebenarnya mencurigai atau tidak menyokong majoriti Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Itu 26 Disember. Kemudian pada 9 Januari Macang Ahmad Jazlan Yaakob telah pun membuat satu kenyataan media yang lengkap mengatakan dia menarik balik sokongan terdahulu kepada Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Budak tadika pun boleh kata 111 tolak 1 tinggal 110. 109 campur 1 110. Jadi nisbahnya menjadi 110 110. Pada hari itu, hari Sabtu, iaitu 2 hari sebelum Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap tuanku, tidak ada majoriti dari segi matematikanya. Betul. Tak perlu perlembagaan pun. Dari segi matematik sama. Bukan majoriti perlu 1 lebih. 1 Malaysia dah tahu. Tapi kenapakah perkara ini tidak dimaklumkan kepada Kebawadulian di-Pertuan Agong secara ikhlas? Siapa yang perlu maklumkan dulu? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab dari segi perlembagaan, apabila sokongan majoriti hilang, maka dia ada cuma 2 pilihan. Kalau dia ada 2 pilihan, dia lah yang kena melaksanakan. Ini perkara 43 pasal 4. Pertama, untuk meletak jawatan. Kedua, untuk minta PRU. Tapi kalau dia letak jawatan. Kalau dia minta PRU, kalau Agong tak bagi PRU, dia pun kena letak jawatan. So pokoknya, dialah yang kena maklumkan. Sebab dia dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Kebawadulian di-Pertuan Agong. Dan jangan kita lupa, Perdana Menteri bila dilantik, upacara mengangkat sumpah ni perkara yang penting. Dia angkat sumpah di hadapan Kebawadulian di-Pertuan Agong, disaksikan oleh Ketua Hakim Negara Malaysia. Ini bukan sumpah main-main macam di mahkamah. Mahkamah pun boleh ambil tindakan kalau langgar sumpah. Dan pada masa itu angkat sumpah dia apa tahu Saudara Fadli? Berbunyi lebih kurang, saya berjanji untuk memelihara dan menjaga dan memelihara keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan perlembagaan mengatakan di bawah perkara 43.4, kalau you sudah hilang majoriti, you kena letak jawatan, peliharalah perlembagaan.
Maksudnya pada hari Isnin, bagi saya dari segi perlembagaan, Tan Sri Muhyiddin telah ikrar sumpah dia sebagai Perdana Menteri. Sebab dia tak menzahirkan, melafazkan, menyatakan kepada baginda tuanku bahawa dia sudah pun hilang majoriti. Walaupun sama. Kalau kita tidak ada Perdana Menteri yang boleh pegang kepada sumpah, yang boleh melaksanakan tanggungjawab dengan bermaruah, macam mana? Macam mana? Itu yang pertama. Kemudiannya, kalaulah pun dia percaya pada masa jadi Perdana Menteri pada masa itu, bahawa walau apa pun, walaupun dia sudah hilang majoriti, tapi COVID-19 ni cuma boleh dibendung melalui darurat, katalah dengan yakin dia percaya, maka dia perlu menyatakan kepada Agong, Yang Arif, baginda tuanku, saya perlu letak jawatan, ya, tetapi sebagai nasihat terakhir, tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri, izinkan saya memberi nasihat untuk minta darurat sebagai nasihat terakhir sebelum diletak jawatan. Kalau itu dibuat, saya akan tabik hormat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebab itu adalah satu tindakan yang bermaruah. Dan kalau Yang di-Pertuan Agong telah berpuas hati, maka walaupun dia bukan Perdana Menteri sekalipun, tapi cara yang dibuat tu betul, dan baginda tuanku berpuas hati, perlu ada darurat kesihatan dulu, dia kena buat, dia boleh buat seperti mana dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya dia patut letak jawatan pada hari Isnin jam 5.30 petang. Sebab dia sudah menghadap, tuanku, saya nak selesaikan di sini. Yang lebih buruk lagi, diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin pada jam 11 pagi. Padahal sepanjang hari Isnin sebelum tu sudah tertular di media masa mengatakan bahawa Nazri Aziz Padang Rengas akan membuat satu kenyataan penting pukul 2 petang di PWTC pada hari Selasa. Dan semua orang pun tahu yang menuruti perkembangan politik semasa, Nazri Aziz telah banyak mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin Barisan Nasional atau UMNO yang memegang jawatan patut letak jawatan. Maksudnya boleh dianggap persepsi bahawa Nazri Aziz akan menarik balik sokongan pada jam 2 petang. Soalannya, kenapakah pada pukul 11 pagi Tan Sri Muhyiddin nak umumkan darurat? Kenapa? Adakah dia nak menidakkan atau mewujudkan, mengesahkan darurat sebab dia sendiri khawatir sebelum Padang Rengas buat pengumuman? Tapi pokoknya sekarang Padang Rengas telah mengesahkan 110 sudah jadi minoriti. Sokongan bukan lagi sama, minoriti. 109. Dulu tak ada majoriti, sama. Tapi sekarang dah jadi minoriti, 109. Yang membantah dia jadi majoriti. Nah, di sini saya perlu tekankan sebelum soalan lanjut, minta maaf, ni perkara penting. Ini penting. Memang rakyat Malaysia dan juga followers nak tahu. Ya. Dari sudut sokongan majoriti Perdana Menteri, rakyat selalu keliru. Bila dikatakan Muhyiddin tidak mempunyai sokongan majoriti, rakyat akan tanya siapa yang ada sokongan majoriti. Itu soalan yang salah dari segi perlembagaan. Soalan yang betul adalah, adakah Tan Sri Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti? Full stop, itu saja. Kalau dia sudah hilang sokongan majoriti, tidak penting sama ada mana-mana pemimpin lain mempunyai sokongan majoriti atau tidak pada hari itu, tidak penting. Kerana ia akan balik kepada ke bawah duli tuanku di bawah perkara 43 pasal 2, di mana baginda tuanku boleh lakukan seperti mana dilakukan pada 24 Februari apabila Tun Dr. Mahathir dengan hormat, secara terhormat, apabila hilang majoriti disebabkan Sheraton move tersebut yang tak perlu saya ulang, dan Tun Dr. Mahathir dengan terhormat meletakkan jawatan. Tidak ada orang perlu minta dia letak jawatan. Itulah tindakan perlembagaan. Walaupun kesan politik dia berubah, tapi dari segi perlembagaan itu yang wajib dia buat, dan dia lakukan. Kenapa Tan Sri Muhyiddin tak boleh buat? Sedangkan dia yang mengambil teraju pepimpinan Perdana Menteri selepas daripada 24 Februari itu. Kan? Jadi dia perlu tanya soalan ini kepada diri dia. Dan orang yang tak faham perkara ini perlu tanya dengan jujur. Itu fakta. Jadi pada hari sekarang ni, sejak pada 2 petang semalam, lepas Padang Rengas membuat pengumuman, jelas Muhyiddin sudah jadi minoriti. Sudah tidak ada hak menjadi Perdana Menteri. Dia tidak berhak untuk menerajui kerajaan. Maka dia tidak berhak untuk tadbir urus melalui kerajaan akan darurat ini. Dan saya sampai kepada bahagian kedua soalan tersebut, iaitu, teruskan Tuan Haji. iaitu dalam keadaan darurat sekalipun,
tidak menghalang isu persoalan majoriti Perdana Menteri. Ramai yang salah faham. Saya percaya, Saya setuju benda tu. saya percaya ahli Dewan Rakyat sendiri tidak tahu. Ramai yang mengatakan, oh sekarang ni kita tak boleh cabarlah Muhyiddin sampai 1 hari bulan Ogos, mungkin dilanjutkan. Itu adalah fahaman salah. Saya minta maaf kepada semua yang berhormat tersebut. Tolonglah dapatkan pandangan betul daripada peguam masing-masing, sama ada peguam parti ataupun peguam peribadi ataupun peguam luar. Isu sokongan majoriti Perdana Menteri tiada kaitan langsung dengan darurat. Walhal boleh dicabar isu sokongan majoriti sekarang ini walaupun dalam keadaan darurat. Bagaimana? Macam mana Padang Rengas buat, macam mana Macang buat, iaitu membuat pengumuman, menzahirkan, ekspres keputusan mereka untuk menarik sokongan kena dizahirkan sampai ke tahap sampai kepada istana. Kalau 1, 2, 3, 10, 20 orang membuat berterusan hari ke hari, semestinya lah ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang baginda tuanku sering patuhi perlembagaan, akan menunggu kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin masih belum menghadap. Pada hari Isnin hari itu dia tak bagi tahu. Sekarang kenapa dia tak hadap? Tak apa, dia boleh panggil. Dan bila baginda tuanku panggil Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia tidak ada pilihan lain tapi letak jawatan. Darurat masih berjalan, tapi dia letak jawatan dan ke bawah duli tuanku akan menentukan pada masa itu dia nak lantik Perdana Menteri baru ke. Tapi buat apa nak lantik Perdana Menteri baru? Sebab sekarang ni kan Muhyiddin sendiri minta darurat. So biar dia wujudkan satu jawatan kuasa. I'll come to that. Yang kedua, nak buat PRU ke? Macam mana nak buat PRU? Ada darurat kesihatan. So dia akan adakan, insya-Allah, jika beliau berpendapat dalam kebijaksanaan baginda tuanku di atas budi bicara mutlak tuanku, bahawa darurat politik akan dan perlu diisytiharkan berjalan seiring sejalan serentak dengan darurat kesihatan. Itulah caranya. Dan melantik jawatan kuasa penasihat diraja semasa darurat politik dan kesihatan, di mana baginda tuanku memilih siapa nak urus tadbir negara, nak bantu dia. Sebab jangan kita lupa tau, ramai sini nak tahu secara detail. Saya perlu jelaskan. Kerajaan ni membuat polisi urus tadbir negara. Yang melaksanakan polisi ni adalah penjawat-penjawat awam di dalam kementerian-kementerian masing-masing. Ketua Setiausaha Negaranya, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran, Kementerian Komunikasi dan sebagainya. Mereka dan pegawai-pegawainya melaksanakan. Jadi pada masa darurat politik, falsafah ataupun polisi urus tadbir negara akan diberi nasihat oleh jawatan kuasa penasihat, tapi perlu dikri agung yang menyelia darurat, dan akan dilaksanakan oleh penjawat awam di bawah kementerian, diselia oleh Setiausaha Negara dan juga ketua setiausaha kementerian masing-masing. Jadi negara akan berfungsi, tidak ada masalah. Tapi segala cacah marba politik sekarang, segala kekhawatiran rakyat tentang integriti politik sama ada dalam kerajaan ataupun pembangkang akan diselesaikan. Ada caranya. Saya akan jawab jika ingin ditanya. Kepada saudara yang bertanya soalan yang cukup terbaik tadi ni, panjang lebar apa rasa Tuan Haji minum dulu. Terima kasih. Soalan yang cukup baik, ramai yang memberi komen yang cukup bernas, baru mereka faham. Dan juga yang paling penting Tuan Haji, tentang walaupun kerajaan digantung, Parlimen digantung, minta maaf, Parlimen digantung, maksudnya masih lagi ahli-ahli Parlimen yang menarik sokongan itu masih lagi boleh mencabar. Ya betul. Secara ringkas saya nak jelaskan situ. Yang digantung adalah Parlimen daripada persidang. Speaker Azhar Harun betul bila dia mengatakan yang digantung cuma Parlimen. Tugas-tugas ahli Dewan Rakyat berjalan. Jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat berjalan. Jawatan ahli Dewan Rakyat adalah termasuk sama ada sokong majoriti atau tidak. Itu masih boleh dizahirkan. Itu tidak boleh digantung. Boleh digantung daripada pergi Parlimen. Tak boleh gantung tugas dia sebagai ahli Parlimen. Termasuk pilih Perdana Menteri. Betul. Situ untuk kali yang agak sukar ini, saya setuju dengan Azhar. Dia menyatakan suatu kedudukan perlembagaan yang betul tentang walaupun Parlimen digantung, jawatan ahli Parlimen tidak boleh digantung. Itu akan bercanggah dengan perlembagaan. Kalau nak buat,
Ada caranya saya tak boleh bagi nasihat percuma yang salah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Diharap saudara Faizal Junction dengan soalan yang terbaik, Tuan Haji pun mengupas dengan cukup panjang lebar. Berpuas hati, saya berpuas hati, saya rasa anda semua juga berpuas hati dengan tajuk itu, dengan soalan itu. Dan juga kepada soalan-soalan ini nak beri nasihat sikit Tuan Haji, ini bukan bercerita politik. Saya ulang lagi, kalau anda mengambil kami bercakap tentang politik, politiklah dia. Tetapi apa yang kami bercakap tentang untuk memberi kefahaman kepada saya, kepada kita di luar sana tentang apa itu darurat, apa itu pengertian darurat, apa itu perbezaan darurat kini dan juga tahun 1969. Jadi tak payahlah nak hamun-hamun di soalan-soalan di sini. Saya minta maaf kerana tak sesuai untuk anda bertanya melemparkan pandangan anda kononnya kami berpolitik di kala darurat. Faham perlembagaan, faham benar-benar apa yang kami Tuan Haji kupaskan pada waktu kini. Okey Tuan Haji, daripada sebelum soalan ditambah, okay, saya tambah sikit. Boleh. Dua benda yang ringkas. Tambah Tuan Haji. Yang pertamanya kan, kalaulah amaran yang diberi oleh kerajaan pun yang salah, kami akan sanggah. Amaran yang diberi oleh Muhyiddin Yassin semalam dalam ucapan mengatakan jangan cabar kuasa kerajaan semasa darurat. Kalau kuasa itu disalahguna, kami akan sanggah. Dan saya berjanji di kaca TV sekarang ni, di Facebook, saya tidak akan membenarkan apa-apa kemungkaran perlembagaan atau perundangan bila ianya berlaku. Saya tidak mengatakan darurat itu bercanggah perlembagaan, dan saya menghormati darurat. Tapi kita mengupas isu perlembagaan dan perundangan tentang kejujuran dan keperluan asas untuk kerajaan menasihati. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya bukan nak bagi penerangan kepada orang lain. Saya mengulang kaji sebenarnya. Apabila saya memberi jawapan dan menekankan perkara ini, secara tak langsung saya mengulang kaji apa yang saya perlu tahu. Jadi, terima kasih atas soalan-soalan tersebut. Okey, soalan seterusnya kita kena ambil juga daripada followers kita, daripada saudara Afza daripada Perak. Bila diumumkan darurat, check and balance itu, semak dan imbang. Siapa yang nak semak, siapa yang nak imbang. Kalau sebelum ini ada pihak pembangkang. Apa penjelasan Tuan Haji? Itulah dia. Itulah dia persoalan yang ditampilkan. Dan juga kekhawatiran sebenarnya, bukan persoalan, kekhawatiran yang ditampilkan oleh analisa-analisa perundangan politik dan juga pihak pembangkang. Bagaimanakah kita nak tentukan, walaupun darurat tu ada sedikit sebanyak asas disebabkan COVID, bahawa apabila dilakukan segala apa pun yang akan dilakukan mulai semalam sampailah 1 Ogos ataupun kemudian nanti oleh kerajaan, tidak bercanggah dengan perlembagaan. Sebab parlimen telah digantung dan negeri pun boleh dicampuri, kan? Dan mereka boleh wujudkan undang-undang tanpa keperluan parlimen, cuma atas nasihat kepada Agung. Dan Agung sebagai penyelia yang tidak akan masuk campur urusan politik, tidak semestinya akan membantah. Ya. Jadi kerajaan perlu disemak dan imbang. Cara terbaik adalah dalam keadaan darurat pun, seperti mana berlaku tahun 1969. Walaupun saya tak suka guna perkataan mageran, sebab orang yang wujud zaman tu dia akan dapat fikiran tentera dengan polis di tengah jalan. Bukan itu. Jadi saya gunakan perkataan jawatan kuasa penasihat diraja. Bila ada jawatan kuasa penasihat diraja tadbir urus semasa darurat, tadbir urus, maka merekalah yang boleh menentukan apa yang adil tak adil. Sebab mereka ini tidak akan berfungsi politik. Mereka tidak datang daripada politik. Sama ada politik Barisan Nasional, politik Bersatu, politik Pakatan Harapan, DAP atau sebagainya. Tidak. Mereka adalah orang yang dalam bidang masing-masing yang boleh menasihati Agung. Oleh itulah kerajaan patut secara terhormat mengatakan, minta maaf, jawatan kuasa bebas yang kita nak buat tu, yang mengandungi ahli-ahli politik ni, untuk menasihati tarikh penamatan darurat itu, kita tukar. Kita akan jadikan satu jawatan kuasa penasihat tadbir urus negara. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan perkara tersebut, saya tabik hormat. Itu cara untuk check and balance. Yang keduanya, saya akan tabik hormat jika kementerian dikecilkan dengan serta-merta, cuma wujudkan kementerian yang perlu semasa darurat ini, iaitu dalam keadaan-keadaan termasuk PKP sekarang, cuma yang perlu. Rakyat akan nampak kejujuran
bahawa awak sebenarnya tidak ingin salah gunakan darurat. Yang ketiga, dan saya tekankan di sini, boleh tunjukkan kejujuran. Kalau betul, ini nasihat percuma kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rakyat boleh meraih sedikit keuntungan, sedikit kebahagiaan walaupun dalam darurat jika kerajaan mengambil kira 3 cadangan saya ini. Saya bersetuju, Tuan Haji. Itu yang nak didengari oleh ramai followers kita tentang manfaat untuk masyarakat dan majoriti rakyat Malaysia melalui darurat itu. Baik. Ada 3 sekurang-kurang. Yang pertamanya, banyak kita dengar sebelum daripada ini, sejak daripada COVID bermula tahun sudah, ekonomi telah terjejas. Bukan B40 sahaja, malah M40 dan juga T20 merungut, tidak dapat membiayai perniagaan, tidak boleh membayar gaji, dan ramai yang tidak boleh membayar tanggungjawab perjanjian keuangan. Sebelum ini, kerajaan mengatakan bahawa mereka akan cuba untuk memperolehi moratorium daripada bank dan juga syarikat keuangan, yang mereka gagal sehingga sekarang. Apa sebabnya, saya tidak ingin sentuh perkara tersebut. Tapi memandangkan darurat wujud dan enactment darurat boleh diwujudkan, dan darurat ini adalah secara khusus untuk COVID-19 sekurang-kurangnya sehingga 1 hari bulan Ogos 2021, maka menjadi tanggungjawab kerajaan sekarang untuk wujudkan enactment bagi tujuan menghalang semua bank, semua syarikat keuangan dan mana-mana agensi keuangan daripada, yang pertama, menuntut bayaran ansuran bulanan ataupun tahunan, dan kedua, daripada menamatkan mana-mana perjanjian keuangan. Supaya apa? Rakyat yang akan terjejas lagi disebabkan isu COVID-19 ni tidak perlu pening kepala, tidak perlu bunuh diri untuk membayar tanggungjawab keuangan. Walhal pada masa ini ramai yang tidak mempunyai kerja ataupun pendapatan untuk meletakkan makanan di atas meja. Sekurang-kurangnya rakyat boleh fokuskan untuk cari duit sedikit sebanyak. Kais pagi, makan pagi untuk letak makanan. Tapi bayaran kereta, bayaran motor, bayaran rumah, bayaran kredit kad dan sebagainya tidak perlu risau. Sebab diharamkan bank dan syarikat keuangan daripada menuntut melalui gubalan enactment yang dibenarkan. Dan di bawah Perlembagaan Perkara 150 Fasal 7 mengatakan, jika pun darurat ditamatkan, katalah kita ambil contoh tarikh 1 bulan Ogos tadi, ditamatkan. Enactment yang diwujudkan di bawah emergency ni, tanpa kelulusan parlimen ni, sah untuk tempoh 6 bulan lanjut. Selepas tamat. Katalah tamat 1 Ogos, maka moratorium atau undang-undang itu cuma akan pupus pada 31 Januari 2022. Maka daripada sekarang, untuk setahun, rakyat tak perlu risau. Kenapa tidak dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin sekarang? Kenapa tidak diumumkan semalam? Masih tak lewat. Buatlah dalam minggu ni. Untuk kebahagiaan rakyat. Dan untuk gubal undang-undang ni, 3 minit boleh siap. 1 perenggan je perlu. Tidak perlu banyak. Kalau Tan Sri Muhyiddin nak pendapat ataupun bantuan guaman percuma untuk enactment ni, saya boleh bantu. Demi rakyat. Demi rakyat lah, demi negara. Bukan demi dia atau Perikatan Nasional. Itu yang pertama, keuntungan yang boleh diraih. Tidak boleh digunakan alasan bank tak bagi dan sebagainya, sebab itu kuasa kerajaan. Tambah pula darurat. Yang keduanya, ramai merungut kes-kes mahkamah jenayah yang melibatkan pemimpin-pemimpin politik mengambil masa yang lama. Ramai tidak tahu, jangan salahkan mahkamah. Sebab apa? Mahkamah sekarang ni, satu hakim mempunyai banyak kes di hadapan dia. Kalau ditetapkan kes Zahid Hamidi untuk tempoh 1 bulan, lepas itu dia kena dengar kes lain. Jadi tangguh untuk berbulan-bulan. Kalau ditetapkan kes Lim Guan Eng untuk 2 minggu, habis 2 minggu tak habis kes Guan Eng, dia kena tangguh 2-3 bulan. Jadi mana-mana kes pemimpin politik berjalan berpanjang lebar. Sebab apa? Sebab setiap hakim mendengar banyak kes. Boleh diwujudkan enactment undang-undang dalam masa darurat. Di bawah darurat ni. Di bawah darurat. 1 hakim, 1 mahkamah, 1 hakim, 1 kes jenayah berlibatkan pemimpin politik. Dengar sampai habis. Nak kata kes Najib Razak yang ada lagi, Zahid Hamidi yang ada lagi, Hunan dah selesai. Aziz Rahim, Syahrir Samad, Ahmad bin Maslan, Guan Eng dan mana-mana pemimpin lain, sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Tak kisah, sebab kita tak
pentingkan politik, kita pentingkan keadilan. Biar mahkamah dengar, kalau bebas. Kalau dia berarti bersalah, maka proses rayuan cerita lain, tapi bicara selesai. Itu rakyat boleh tengok. Tidak ada perlu kita risau. Kes-kes ini akan berlanjutan sampai PRU 16 ke, PRU 60 ke, tak perlu. Boleh diselesaikan. Yang ketiga, dan ini pun lebih penting, Manfaat ketiga. manfaat ketiga. Apakah masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ni dari segi politik? Ketidakpercayaan politik. Kerana apa? Sebab ramai daripada wakil rakyat memilih untuk lompat parti. Kita dah lihat sedikit sebanyak masa Sheraton move. Kita lihat sedikit sebanyak yang menyebabkan PRN Sabah. Dan masih kita dengar ada para pemimpin politik yang menunggu sokongan berubah daripada Perikatan Nasional kepada sini. Itu adalah lompat. Lebih teruk daripada katak atau kangaroo. Di zaman daging kartel kangaroo ni lebih buruk daripada kangaroo. Mungkin sebab makan daging kangaroo seperti lawak ramai orang di Facebook. Ya. Tapi bagaimana nak selesaikan? Kalau pada zaman biasa tak ada darurat, Parlimen bersidang. Sampai berzaman-zaman orang mengatakan kenapa Parlimen tak luluskan undang-undang tersebut. Memanglah mereka tidak akan berniat untuk meluluskan. Sebab mereka lah yang akan lompat parti. Tapi dalam zaman darurat, bila mereka tidak berfungsi, ya, maka pada masa ini undang-undang ini boleh diwujudkan. Tapi saya perlu bagi faham kepada rakyat, nak wujudkan undang anti lompat parti ni, kena ada dua tahap. Satu, kena ada pindaan dibuat kepada perlembagaan. Secara khusus perkara 48. Sebab perkara 48 ada syarat-syarat hilang kelayakan kerusi. Dan belum ada lagi hilang kelayakan disebab lompat parti. Jadi perlu dipindah untuk masukkan di situ. Dan kita semua tahu, nak pindah perlembagaan perlu di Parlimen. Dan perlu 2/3. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kemudian kita kena gubal undang-undang anti lompat parti yang akan wujud walaupun lepas darurat. Macam kita bincang tadi, kalau ikut fasal 7, dia akan tamat 6 bulan lepas darurat tamat. Tapi kita tak boleh undang-undang ni tamat masa tu. PRU 17 macam mana? 18 macam mana? Kita nak kekal. Jadi kita perlu juga diluluskan di Parlimen. Jadi untuk dua perkara ini, atas dua sebab ni, untuk keuntungan ketiga, Muhyiddin kena minta pejabat peguam negara mendraftkan pindaan yang perlu. Itu pun sekejap je boleh buat. 1-3 ayat je dalam satu perangan. Dan undang-undang yang perlukan seksyen-seksyen pelbagai, itu mengambil masa sikit. Gubal, panggil Parlimen, minta ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, memanggil Parlimen semasa darurat sebab dia yang minta gantung hal itu. Semata-mata untuk luluskan pindaan dan gubal undang-undang anti lompat parti. Kalau dia betul-betul nak bantu rakyat dan menunjukkan kejujuran untuk bantu negara dan rakyat, inilah 3 perkara yang dia bagi saya mungkin jatuh hukumnya wajib buat di kala sekarang ini. Di bawah darurat. Di bawah. Sebab pada masa inilah, cuba bayangkan Saudara Fadli, anda adalah wakil rakyat. Saya tahu anda tak suka lompat, tapi bayangkan anda adalah orang yang suka lompat. Dan dipanggil untuk tujuan persidangan khas di Parlimen untuk luluskan akta anti lompat parti. Adakah awak berani nak kata saya tak nak lulus? Sebab yang panggil adalah Agong darurat. Berani nak murka? Tak apa, katalah disebabkan pendapat dan falsafah parti awak tak nak. Tapi awak pun tahu kalau awak tolak, darurat akan dilanjutkan untuk mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai awak mati. Tak perlu awak jadi ahli politik. Boleh. Itulah cara dan trik untuk Agong menentukan bahawa undang-undang anti parti lompat parti boleh digubal. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhyiddin di sini sebenarnya tidak semestinya bahagian tertentu tu merugikan rakyat. Bahagian yang menguntungkan, kita berterima kasih selagi beliau laksanakan 3 perkara ini, sebab kena buat enactment. Tapi kalau tidak buat, maka ia menzahirkan ketidakjujuran. Bukannya dia buat untuk kepentingan rakyat, tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, bagi saya apa yang dilakukan untuk minta darurat bukan untuk kepentingan negara semata-mata, adalah untuk kepentingan kemandirian politik kendiri sendiri. Ya, dan kalau beliau tidak membuat apa yang kita nyatakan, maka sahlah apa yang kita nyatakan. Akhir sekali, untuk menggulung jawapan ini sebelum soalan-soalan lain, bagi saya lah, ada juga dikatakan ada orang yang menasihati Tan Sri Muhyiddin melakukan darurat untuk selamatkan diri beliau. Seperti yang kita bincang tadi, bahawa isu sokongan majoriti tidak dihalang
untuk dibincangkan maupun dicabar pada masa darurat. Maka sesiapa sahaja yang memberi nasihat ini kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, percayalah ini satu nasihat yang salah dan khilaf dari segi perlembagaan dan perundangan. Itu sahaja. Okey, ini soalan lagi satu daripada saudara Khairul. Cukup pendek. Lagi pendek daripada yang tadi. Okey. Tapi mungkin perlu penjelasan yang panjang daripada tadi. Mengikut perlembagaan, Ya. wajibkah Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan Bagi saya, setelah hilang sokongan majoriti, Ya. walaupun dalam keadaan darurat? bagi saya dari sudut perlembagaan, perkara 43 dalam kurungan 4 dibaca bersama dengan 43 kurungan 2, saya sebut ni untuk rakyat picek, jangan terima bulat-bulat, baca apa yang saya cakap. Wajib dia letak jawatan. Sebab fakta yang zahir, yang tidak boleh dipertikaikan, sokongan beliau sekarang ini, pada hari ini, pada masa kita bercakap, tak tahulah lepas ni ada ramai lagi MP yang tak sokong dia. Tapi sekarang ini 109 bermaksud dia sudah hilang majoriti, dia sudah jadi minoriti, dia tidak ada hak di bawah perlembagaan untuk kekal jadi Perdana Menteri. Dia patut menurut perlembagaan yang diangkat sumpah pergi menghadap ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong dan letak jawatan. Soal darurat tak memberi kesan. Dan barulah ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong boleh mengambil langkah-langkah yang perlu berkaitan perkara itu, seperti mana yang kita telah bincangkan panjang lebar tadi. Yes, dia wajib letak jawatan walau pada hari ini sekalipun. Sebab faktanya dia sudah hilang. Dulu kita tidak tahu sebab tak ada orang yang isytihar. Walaupun cakap je banyak. Tapi sekarang dah diisytihar. Padang Rengas isytihar, Macang dah isytihar. Habis. Okey Tuan Haji, saya pun tengah pilih soalan. Silakan. Demi soalan daripada saudara Man Saga setuju tentang moratorium tadi. Begitu juga daripada Bahar Arif, darurat dah kini patut tak payahlah bayar hutang kereta rumah, semua bersetuju. Daripada Sam Chew, Ya. rakyat sedang menderita. Dan saudara Alauddin Sheikh, dia yakin yang di-Pertuan Agong mempunyai kebijaksanaan. Dan soalan, saya rasa soalan balik pada kita punya soalan ke, atau macam mana Tuan Haji? Saya percaya apa yang perlu difahami dan diberi penjelasan telah pun kita rungkai sebaik mungkin. Dan kalaulah ada soalan-soalan lanjut, mungkin kita boleh buat sesi yang lain. Itu pendapat saudara Fadli. Itu saya pun rasa macam tu. Pasal pejam celik pun dah 1 jam 15 minit kita bersiaran. Dan juga saya rasa ini tentang perlembagaan daripada Harun Sharif. Ya. Apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin masih relevan untuk mengurus takbir di bawah darurat kini? Dan juga malah dia pun dah telah hilang majoriti dan menjadi minoriti. Okey. Ini bukan Saudara, tanya pasal politik dia kata, tapi beliau bertanya sebagai rakyat Malaysia yang ingin tahu apa yang termaktub di dalam perlembagaan negara tercinta ini. Saudara Fadli, saya rasa saya akan mengambil kenyataan dan soalan itu sebagai golongan terakhir. Okey. Dan betul, kami pun setakat selama tempoh 1 jam 15 minit yang lalu, kami tidak berhasrat berbincang dan tidak berbincang dari sudut politik. Betul. Semata-mata dari sudut perlembagaan. Balik kepada soalan saudara Chan Chu ni tadi. Ya, dari segi perlembagaan, memang Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan saja tidak relevan, perlu menghilangkan diri daripada mengatakan beliau Perdana Menteri. Perlu mengambil langkah di bawah perlembagaan untuk mengosongkan kerusi Perdana Menteri. Apa berlaku selepas itu kebijaksanaan dan budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong. Tetapi sebagai golongan, saya nak nyatakan, kalaulah selama ini Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak lakukan perkara itu, iaitu pada masa dia menghadap ke bawah Duli Tuanku pada hari Isnin, dan masih tidak lakukan pada hari semalam, maka yang menjadi tanggungjawab kita, rakyat Malaysia. Saudara Sam Chu dan lain mengatakan rakyat menderita. Maka rakyatlah yang perlu bersuara. Rakyat perlu nyatakan perkara ini dengan jelas. Rakyat perlu sampaikan kepada istana. Wakil rakyat yang kononnya patut faham perlembagaan, patut laksanakan perkara ini. Keluar ke kaca TV,
lafazkan sama ada anda masih sokong atau tidak Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lakukan benda yang bermaruah. Jangan duduk di belakang tirai dan kata dia patut letak jabatan tapi tak berani buat apa. Keselamatan, rezeki kita percaya dari Allah, bukan daripada sesiapa di dunia. Jadi buat yang betul kerana rakyat sedang menderita. Kalau kita buat benda yang salah, pentingkan diri sendiri, bukan soal jawatan, bukan soal pendapatan, soal takut dikenakan tindakan, maka kita ni bukan rakyat yang sejati. Cakap je banyak, cakap tak serupa bikin. Sekian, terima kasih. Okey, kita mendengar penjelasan panjang lebar melalui buku perlembagaan pun berada di hadapan. Lagi sekali saya ulangi, kita bukan berbincang soal politik. Kita menjunjung tinggi, menjunjung kasih apa yang dilakukan oleh pengisytiharan darurat oleh Kebawah Duli Tuanku. Apa yang kami berbincang di sini untuk memberikan anda semua faham, termasuk diri saya sendiri yang tidak begitu faham tentang perlembagaan, apa itu darurat, apa itu perbezaan darurat 1969 dan kini. Diharap anda semua faham. Dan juga saya ingin ucap terima kasih kepada Tuan Haji Hanif kerana memberi cadangan. Saya sendiri pun happy dan rakan-rakan pun mungkin happy, iaitu gunakan keadaan darurat kini untuk 3 perkara tadi. Berikan manfaat 3 perkara itu kepada rakyat jelata yang di luar sana. Saya bersetuju, yang makan pun kais pagi makan pagi. Kita bercakap bukan kerana kita pemimpin, tidak. Kami bukan pemimpin, kami bukan sesiapa sahaja. Apa yang kami bawa adalah itulah soalan-soalan yang anda bertanya kepada kami. Sekian, yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil hanya datang daripada kami semua. Mohon ampun dan maaf kalau ada tersalah bahasa, tersilap kata. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan menyokong Inspirasiku Mahathir. Tunggu dulu.